So mungkin ada yang apa tu, nanti awak berilah. Okay, thank you. Tadi sampai mana saya ni lepas COVID ni lupa-lupa lah. Okay, dia apa tu saya jadi tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan boleh datang ke sini at any time. Lepas ini boleh tengok, insya-Allah kita by support juga dengan staff-staff saya yang ada ni. Awak tolong lajukan kipas ni. Yang lain boleh tutup kan? Yang sana. Yang ketiganya, nanti selepas kelas ni sebenarnya tuan-tuan akan diberikan dengan 54 dokumen, separuhnya adalah video, step by step, satu persatu, apa macam mana kita nak buat penyemayan. Walaupun sekarang saya ajar, tetapi tuan-tuan itu berbentuk video yang saya ajar satu persatu. Jadi benda tu tuan-tuan boleh berulang-ulang kali sampailah habis. Apa tu memilih buah, memilih macam mana pemasaran dan yang lain-lain. Semua tu ada di record dan divideokan. Saya ada buat video kelas fizikal 1 hari daripada mula datang sampai habis. Tuan-tuan boleh tengok, saya ada record every chapters. Jadi maksud dia kelas ni memang tak patutlah tak faham. Maksudnya dia step by step tu memang kita akan bagi, termasuk dokumen-dokumen apa yang kena beli. Misal contoh tuan-tuan nak buat setup, saya akan terangkan, saya akan ajar lepas ni, tetapi benda tu, dokumen itu akan diberi selepas tuan-tuan hadir kelas ni. Sebab apa? Kan nanti tuan-tuan tak tengok saya pula kan. Saya dah beri semua tadi. Alright. Okay. Oh ni boleh laju. Panas pula hari ni. Alright. Mungkin secara ringkasnya kita mulakan kelas kita ni, kita kenalkan satu persatu sahabat-sahabat saya yang mungkin very short, nama, tinggal dekat mana dan buat apa sekarang. What your expectation on the apa tu orang kata melon ataupun kenapa fertigation ni. Okay. So silakan mula dengan Abang Zulkarnain. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi coach dan kawan-kawan semua. Saya Zulkarnain bin Abdul Majid dari Ulu Tiram Johor. Sekarang masih bekerja dekat syarikat swasta. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Zul. Jefferson, betul silakan. Buka ni Jeff, buka mic Jeff. Awak tahu tak layout ni macam mana nak besarkan? Okey, kalau gitu Cik Azman, Cik Nur Azman. Macam mana dia? Assalamualaikum coach. Ya. Saya Nur Azman dari Bukit Pasimor. Okey. Okey, terima kasih Cik Azman. Cik Azman buat apa sekarang? Duduk rumah je, rehat-rehat. Oh, rehat-rehat dah pencin bagus tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Cik Terima kasih coach. Itu hari saya pergi tempat kos masa kos pergi Bangi tu. Oh ya. Dia datang tengok kandang kambing macam mana, bawa anak saudara macam mana nak buat kandang kambing kan. So datang dapat idea. Terima kasihlah kena bagi peluang dapat tengok tu. No problem. Terima kasih. Tapi kos pergi Bangi masa tu. Oh ya, ada projek di Melon di Bangi. Kita buat 4,300 tempat baru. Okey. Terima kasih. Cik Isa, silakan. Assalamualaikum.
coach dan semua. Salam. Saya Isa Ahmad dari Kajang. Sekarang ni pesara lah. Okey bang. Terima kasih tahniah. Alright. Afiq. Silakan Afiq. Ya, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Saya Afiq dari Melaka. Alright. Afiq buat apa? Baik. Buat bisnes apa? Saya kalau bisnes tadi bisnes. Mesti rumput je. Masih kerja lah. Okey. Mesti rumput je. Alright, bagus Afiq, bagus. Tahniah Afiq. Okey, Encik Fauzi, silakan. Kalau tak ada Encik Fauzi, Encik Firdaus. Assalamualaikum Coach. Ya, saya. Encik Fauzi silakan. Okey, saya Fauzi. Saya Fauzi bin Osman. Ya. Saya tinggal di Muar, performer dan Jam Rahman. Oh, okey. Dan saya sebenarnya sebelum ni buat construction lah. Saya kontraktor. Okey. And then cuba-cubalah dengan kita dah berumur ni kan, and then you tahu lah business construction ni. So I try to move something else lah. Itu je tak. Bagus. Cik Wazi, terima kasih. Okay. Memang construction is very tough sekarang ni. Banyak sangat. Dah ramai sangat tak? Satu semua nak jadi kontraktor. Semua nak jadi kontraktor pun boleh juga. Tu tak apa juga, tapi margin is very small. Very tough. Kena ada innovation. Very tough nowadays. Right. And then workers lah dok, labor kurang salah. Boleh ada masa jalan kat saya, kita buat saya buat IBS, Integrated Building System. Oh, I see. What kind dok? What kind kot? Jenis macam mana tu? Kenaf. Nanti saya terangkan. InsyaAllah. Oh, I see. Okay. Alright. Okay tak. Sama. Okey, Encik Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi coach dan juga tuan-tuan, puan-puan. Saya daripada Kota Tinggi Johor dan masih bekerja di syarikat swasta. Okey. Tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Masih bekerja tu okeylah, kita orang tak kerja ni. Oh, ada rezekinya tu. Alhamdulillah, tahniah. Okey, Encik. Tadi tertinggal Encik Zul Khairi. Encik Zul Khairi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Zahiri dari Batu Pahat. Sekarang ni kerja biasa, kerja bengkel. Okey Zul. Okey, thanks. Terima kasih. Ni adik. Apa macam mana nak nyebut nama kau ni? Cukis. Silakan. Namanya siapa? Okey. Okey, assalamualaikum coach. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Suara sedap ni. Okey. Saya Syukri. Tapi kawan-kawan biasa panggil Cukis lah. Okey, alright. Sebelum ni saya dekat KL, tapi saya dah decide untuk balik kampung start Januari 2021 ni. Okey. Dan saya dah mulakan projek ternak ayam kampung dengan kambing lah. Tengok daripada Facebook coach lah. InsyaAllah. Syukur kat mana? Dekat mana? Saya di Bandar Tenggara, Kulai. Okey, good. Jadi tujuan saya join kelas hari ni sebab nak belajar fertigasi melon dengan coach pula. InsyaAllah. Ada berapa banyak kambing dengan ayam kampung? Kambing saya baru ada 24 ekor. Ayam baru ada dalam 400 ekor lah. Okey, good. Bagus. Good started. Alright. Nanti kita move lagi. Okey, Encik Azmi. Silakan Encik Azmi. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Azmi Muhammad daripada Terengganu. Okay. Sekarang bekerja syarikat swasta. Tujuan saya join course ni, saya nak belajarlah slow ke arah kita agriculture ni pula.
pada masa sama nak bantu juga bapa mentua saya masuk ke arah tadi. Okey. Sini pula lah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Silakan tadi nama lain-lain Sang Khalif, Kala. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Alright. Saya Mahidin, nama saya Muhammad Mahidin, tinggal di Keluang. Masih ya. Cuma itulah untuk tambah ilmu lah. Mana tahu ada rezeki saya buat ikut contoh. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Abang Mat Saham. Wah, ni main saham ni. Hati-hati drive. Silakan. Tak buka ni. Tak buka mute. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Okey. Okey. Nama saya Muhammad Alif, asal Kuala Lumpur, Pahang. Saya main jobnya memang trade saham, and then ni baru nak mula orang kata apa, belajar bermain dengan peti. Gasti pula. Itu yang saya memang follower Facebook coach. Terima kasih. Abang Mat Saham. Tahniah. Terima kasih. Kita ni tuan-tuan sembang sikit lah. Maksudnya kita kena buka juga future macam tadi Encik Fauzi tak salah saya. Kita buat construction, kita buat bisnes yang apa yang kita nampak. Tapi sebenarnya bisnes yang depan kita adalah bukan apa yang kita nampak sekarang, tetapi apa yang anak kita buat. Anak kita anak kita 20 tahun kat belakang kita tu. Anak kita pakai handphone, anak kita makan nak cepat, anak kita belajar online. So itu adalah bisnes masa depan. Salah satu bisnes masa depan yang kita ni orang-orang dah tua ni yang kita ni so kita lebih kepada apa tu orang kata tradisional lah, something like macam tu. So kena juga tengok dalam beberapa bisnes macam saham dan yang lain-lain lah. Cik Nazarul, silakan Cik Nazarul. Dengar tak? Ya, hello. Okey. Nama penuh saya Nuzurul Anwar, boleh panggil saya Anwar lah. Sorry. Saya sekarang menetap di Kota Damansara. Awal kerjaya saya dulu saya kerja dalam bidang IT. Kemudian selepas mungkin dalam 15 tahun gitu, saya dengan isteri saya mula perniagaan kedai Adobe daripada 2002 sehingga 2017. Dalam masa yang sama tu, akhir-akhir 2013 ke atas tu, saya dah mula cari peluang perniagaan lain yang tidak sangat menggunakan tenaga pekerja lah, sebab bisnes saya Adobe dry cleaning tu banyak menggunakan tenaga kerja asing. Kemudian selepas sedekat sekitar 2016-2017 tu, saya dah nampak perniagaan saya dah tak boleh tahan lagi. Jadi 2017 saya telah jual saya punya perniagaan. Kemudian sekarang ni, di antara masa sekarang dengan masa hari tu hingga sekarang ni, saya masih lagi lebih kurang kata explore lah apa peluang yang saya boleh buat selepas ni lah. Jadi saya buka YouTube, saya tengok bidang pertanian tu mula, kemudian secara tak sengaja jumpa Facebook coach, jadi saya mula ikut, dan mungkin start PKP tu dah mula belajar cuba-cubalah buat tanaman di halaman rumah. Kemudian jadi niat saya ni, kalau saya dapat ilmu yang cantik ni, saya nak explore lebih mendalam lah, vertigasi sebagai income untuk masa hadapan lah. Itulah saya punya ni. Boleh Cik Anwar, no problem, insyaAllah mudah-mudahan. Cik Anwar, apa tu sekarang umur berapa? Saya dah nak sampai umur peringkat pencen lah. Saya sekarang tahun ni 54. Tahun depan nak 55. Muka muda gitu. Sampai macam 40 je baru.
Jangan puji sangat kot, jangan puji sangat nanti perasan. Okey, terima kasih. No problem. Encik Farid, silakan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad Farid bin Abdul Wahab, menetap di Semenyih, Selangor. Okay. Bekerja di Risda Semayang dan Landscape di Bangi. Baru jinak-jinak dengan mitigasi ni. Bekerja dengan Risda. Selain daripada Risda, saya ada juga bisnes yang saya buat, bisnes dalam bidang automotif lah. Bagus. Untuk cari income lebih lah, kita nak harap gaji dah tak boleh. So ada pendapatan lebih lah, dapatlah bantu keluarga sikit kan. Buat kat rumah, buat kat rumah ke atau saya menyewa di bengkel. Sekarang ni ada kat bengkel lah, sambil bekerja, sambil baring-baring bawah kereta kan, sambil kita dapat ilmu lah kan. Alright, good. Baring buat kereta korang bayang kan. Baring buat kereta, kita baring kat dia baring pun dapat duit. Baguslah. Macam mana nak pronounce ni? Mungkin tadi yang tak boleh, ada tak yang saya belum sebut kat sini sebab saya tak nampak dia dekat dalam ni. Minta maaf. Mungkin boleh terus ni kenalkan diri. Assalamualaikum. Ya, saya. Assalamualaikum. Saya kenalkan saya Muhammad Zulkifli, boleh panggil Zul. Saya berumur 31 tahun. Okey. Saya bekerja di sebuah syarikat swasta dan saya tujuan untuk belajar dengan coach adalah saya nak start daripada ground zero actually. Saya tak pernah tahu pasal mitigasi. Saya scroll dekat Facebook, terjumpa Facebook coach dan nampak kandungan ni sangat-sangat menarik. Dan ini adalah kali pertama daripada so ini adalah langkah pertama saya untuk belajar pasal mitigasi. Jadi saya harap saya dapat input yang banyak untuk dalam kelas yang sangat manfaat satu hari ini saja, insyaAllah. Okey Encik Zul, terima kasih. Ada yang lain tak? Mungkin saya tertinggal. Encik Puan Rashidah ada kat sini. Asimah. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Hasimah. Sorry tak on sebab sudah rumah. Faham. Okey, saya daripada Kulai Johor. Okey. Sekarang suri rumah ya? Ya, suri rumah. Okey tuan-tuan. Berminat nak belajar sebab dah lama dah ikut coach dekat FB sejak daripada posting saya anak 9. Okey, terima kasih. Okey. Anak 9 gitu Arya. Suka ikut. Okey, terima kasih. Sama. Okey, kita mulakan insya-Allah. Awak sinjak macam mana ni? Awak buat kan. Saya buat presentation sikit. Okey. Tak ada lagi. Ada dah. Je. Dia lambat sikit. Ni. Dia tak boleh. Alright. Okey, boleh nampak tak presentation tu? Sikit boleh insya-Allah. Ada kan? Okey. Nama saya Baharudin bin Muhammad. Kod number 119. Satu saya, satu isteri, 9 orang anak. Berasal daripada Muar Johor, berumur 45 tahun. Alhamdulillah. So saya orang kampung. So
Kalau tahu biasa memang dekat kampung. Yang ni lah bersekolah di kampung. Ini sedikit lah saya punya pengalaman. Tetapi masa degree dulu, should be saya pergi ke Arizona University untuk ambil mechanical engineering. Arwah bapa saya meninggal. Okay. Thank you. Bapa saya meninggal, jadi saya sambung ke UKM, ambil degree dan master saya dalam bidang sains komputer dan melanjutkan pelajaran saya selepas itu dalam bidang AI, Artificial Intelligence. Saya buat PhD saya di Nottingham University. Senang cerita, saya adalah orang sains komputer lah. I'm not a background dalam agro langsung. Saya tak ada background langsung dalam agro. Jadi ini ialah kebetulan ada presentation, biasa saya buat presentation kan. Jadi ni ada presentation saya lah. Selepas itu saya masuk ke menjadi pensyarah dan sekejap je saya pensyarah, saya dilantik, ditawarkan ke menjadi CEO dalam satu GLC company. Handle satu GLC company, lot of experience kat situ. Yang terbesar saya handle satu projek di Jordan, untuk handle World Bank punya projek di sana selama setahun. So banyak experience dan pengalaman di sana lah. Dan jawatan yang terakhir saya adalah pegawai khas pada Menteri Besar Johor, Datuk Khalid Nordin. Selepas BN kalah tu, so satu bakul lah semua sekali, tak ada kan. But I'm not a politician. Saya memang orang yang diambil untuk orang kata structured on the pelaburan, ekonomi, dan I have a lot of experience dalam kerajaan negeri Johor. Dan after 40, selepas 40 saya berhenti kerja, ataupun saya selepas BN kalah tu, jadi saya buat keputusan untuk saya fokus betul-betul dalam bidang bisnes. Jadi sebelum tu, jangan tuan-tuan, nampak macam lompat-lompat supaya tuan-tuan faham. Okey. Okey. Macam mana tadi? Kejap. Nampak tak? Okey kan? Alright. Okay, this is my experience, saya punya pengalaman, semua sekali pengalaman. Sebab hari ni, kita punya cerita, saya sebenarnya nak cuba menukarkan otak-otak kita ni daripada kita bekerja, ataupun misalnya contoh, cuma bertani, kepada jadi usahawan tani. Kita tak mahu, okay, kita ada barang, kita tanam pokok, kita tanam cili, kita tanam melon, tapi akhirnya sebenarnya orang kata kita tak boleh nak jual. Kita akan duplicate kesalahan dan problem-problem menjadi petani yang lama. Misalnya contoh, mentality kalau kita tengok daripada cerita P.Ramlee drama sampai sekarang, orang kampung miskin kan, kotor, miskin. Lagi-lagi kalau orang kampung jadi petani lagi miskin. Maksudnya jadi peternak lagi miskin, something like macam tu lah. Tapi orang kaya duduk kat KL pakai kod, drama, awak tengok drama-drama tu kan, yang orang rumah kita selalu tengok tu kan. So jadinya karakternya begitu.
Kenapa duduk kat KL ataupun duduk kat JB atau duduk kat mana lah, kat bandaraya, nampak macam kaya-kaya kan. So something like macam tu. Daripada drama P.Ramlee sampai sekarang, itu adalah perception. Itu adalah perception. Sampailah anak-anak kita, sorry to say, saya ada jumpa satu orang. Tadi saya sangat kagum, ada seorang sahabat kita berhenti kerja, balik ke Kota Tinggi, usahakan tanah sendiri, buat ternakan. Sebab saya ada jumpa satu orang, dia balik daripada KL dengan desakan hidup. Lepas itu dia balik ke kampung saya, dia cerita mak mertua dia cakap dengan anak, nanti jangan cakap dengan cikgu, ayah awak kerja sebagai petani, nanti awak malu. So something lah macam tu. Kenapa benda tu sampai tahun 2021 masih lagi ada wujud dalam perkara ataupun persepsi yang begitu. Jadi saya hari ni, presentation saya lebih kepada pagi-pagi ni lebih kepada bisnes. Saya nak kikis dulu otak kita. Jangan takut. Kita memang dalam kelas yang sama, kelas Vitigation. Tetapi saya satu orang coach yang berbeza. Kita tengok macam mana, kenapa problem kita, kenapa benda tu jadi masalah. Ramai kawan-kawan dia cakap jangan buat vitigasi. Sebab apa? You tengok berapa ramai orang buat sekali, lepas tu dah keluar. Buat sekali dah jual dah dia punya apa tu nama dia punya alat-alat vitigasi semua sekali. Okey, saya balik daripada UK sebenarnya. Jadi arwah mak saya cakap dengan saya. Dia cakap kau tanam pokok yang boleh rimbun, boleh untuk kita berlindung. Something like macam. Saya rasa banyak lagi ke? Okay. Saya tak boleh bercakap kalau ada gangguan suara, sorry minta maaf. Okey. Jadi maksudnya cakap apa? Maksudnya kita kadang-kadang tuan-tuan, dulu saya pernah jadi tak kisahlah saya kerja, saya pernah bekerja. Kalau kita, berapa gaji kita yang sebenarnya? Gaji kita berapa? Mungkin 2,000, mungkin 4,000, mungkin 6,000, mungkin 20,000, mungkin 40,000. Tak kisahlah sebulan kan. Tetapi cuba tuan-tuan fikir, berapa orang yang tuan-tuan boleh share dengan apa orang kata pendapatan yang kita cari. Paling kuat pun kalau orang kerja kan, orang kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, dia boleh gajikan dia punya man ataupun tukang gaji kan kat rumah. Itulah seorang. Tapi awak bayangkan orang meniaga ni, tengok makcik tu dekat tepi jalan, relax je kan. Nampak dia macam makcik ni tak adalah kaya kan, bawa basikal je ataupun naik motor buruk je. Tapi berapa orang pekerja dia? Kadang-kadang kedai kecil, restoran ataupun kedai kecil lah dekat kampung. Kurang-kurang orang yang bekerja tu ada 4 orang ke 5 orang. Jadi this perception kenapa kita kena meniaga. Sebenarnya menjadi petani pun kita perlu jadi peniaga. Jadi mula-mula bila saya buka vitigasi ni juga, saya nak mencabar diri dengan, saya kata kenapa orang duduk kat kampung tapi tak boleh jadi kaya. Tak boleh jadi ada pendapatan lah, senangnya cakap. Jangan cakap kaya kan, sensitif pula. So ada pendapatan. Kenapa pertanian ini tak menjadi satu sumber pendapatan? Sedangkan saya dah sampai ke 44 negara kan tuan-tuan. Saya buat PhD saya di Nottingham University di UK. Kesempatan itu juga saya buat, pergi kat mana-mana, banyak. Saya pergi Ireland, saya pergi ke Swansea, saya pergi ke Europe. Lebih semualah, bukan lebih, maksudnya semua ke negara Europe tu saya dah pergi. Dan saya dah sampai ke US,
saya dah sampai ke Jepun, Korea. Ada sesuatu benda yang pelik dekat kita adalah di sana kebanyakan negara bila orang menjadi petani itu adalah golongan yang sangat kaya dan tinggi. Tapi kita kat sini persepsinya kau kerja apa? Kerja jadi petani, kerja jadi pekebun, ataupun daripada dulu kalau kita berniaga ni the last choice kan. Macam kira macam tak laku lah. Kalau tak laku barulah berniaga. Kita kena tukar mentaliti kita. Cuba tuan-tuan saya harap, saya anggap tuan-tuan mesti ada pengalaman daripada kampung ke misalnya. Awak tengok dekat kampung dulu, kita tak nak salahkan apa-apa, tetapi mentaliti macam saya ni umur 45, masa zaman saya SPM, kawan-kawan saya lepas je SPM, kita orang fikir kalau tak pergi ke KL, kita akan pergi ke Singapura, cari duit, cari kerja. Mak bapak pun ataupun semua sekali as a mentality orang kampung keluar daripada kampung. Yang itu yang biasalah. Dia kata jangan jadi macam mak dan ayah susah kat kampung. Jangan menoreh lagi. Jangan usahakan kebun, susah. Biar kerja kilang kat luar pun tak apa. Kilang kat luar pun tak apa. Tetapi balik sekali-sekali bawa kereta, bawa motor besar-besar, something like macam tu. So itu adalah walaupun anak dia 8, 9 orang, tapi apa yang berlaku? Semua orang keluar. Kita ada yang macam ada future sikit, anak dia pandai sikit, sampai jual tanah ataupun cari betul-betul usahakan anak dia masuk universiti, usahakan anak dia masuk college. Akhirnya maksudnya mak bapak sukalah nampak ataupun cerita dengan orang anak-anak dia dah ada kerja bagus-bagus dekat luar, jadi pegawai kat Petronas, kerja government. But apa yang tergadai adalah tanah atuk-atuk kita yang 20 hektar, yang 30 hektar. Siapa kita nak salahkan sebenarnya? Sekarang di tanah-tanah di kampung-kampung semua dimiliki oleh orang lain. Bukan, jangan marah, jangan kecil hati, jangan dengki, tapi itu yang berlaku. Sebab apa? Yang duduk kat kampung tu yang paling teruk. Kan maksudnya begitulah. Adik kau ni merempit aja, patah kaki kiri kanan dah. Kau jaga abah, jaga mak. Selepas mak dan ayah dah tak ada, dia pun tak boleh nak berdikari. Apa yang the solution dia? So adik-beradik lain mulalah nak fikir jual lah tanah ni, kita duduk kat KL, siapa duduk kat kampung lagi. So and slowly, this is a situation tuan-tuan. Saya tak cakap betul ataupun salah. This is a situation, benda yang berlaku. Sebab apa? Kita telah dimomokkan dengan perkara yang orang kata perkara yang salah. Perkara yang salah daripada dulu. Tentang macam yang saya cakap, perception tentang kalau orang kaya tu jahat, orang kaya tu kahwin dua, orang kaya tu tak semayang, something like selalu macam tu. Jumpa kau jangan kaya-kaya lah, jangan meniaga besar-besar, nanti kau lupa diri. Banyak juga orang miskin yang tak semayang, banyak juga orang miskin yang sombong, something tak ditonjolkan pula, begitu. So persepsi, pemikiran dan cara berfikir itu berbeza. Apa yang saya cuba nak sampaikan tuan-tuan, simpan anak-anak kita yang paling pandai dalam keluarga kita untuk the next generation ataupun legation kita. Jangan diberi kepada orang lain, jangan beri kat government, belajar sampai ke luar negara, habis kita jual tanah contoh dia, tetapi berikan kepada orang lain, bekerja dengan orang lain. Jadi macam mana keluarga kita nak berkembang? Keluarga kita nak berkembang. So tuan-tuan, itu yang saya cuba, yang saya share lah pagi ni. Jadi pengalaman saya sedikit tentang macam saya buka hotel di Impian Hotel nama dia. Beli 27 biji rumah kedai dan saya buat hotel. This is my experience. Ada beberapa bisnes yang saya lain tu sudah saya jual. Saya bermula bisnes saya bila saya balik daripada UK lah. Umur saya pergi ke UK umur 25. Saya balik kat sini dalam 30 ke 31 tahun.
once 31 tu umur saya dah mula berjinak-jinak dalam bisnes. So and then semua bisnes saya handle by my wife dan juga saya punya kakak dan abang ipar saya lah. Masa tu saya masih lagi bekerja. The best one, bila you ada pekerjaan, lepas tu awak boleh bisnes. Tetapi jangan pula pekerjaan bisnes itu mengganggu tentang pekerjaan awak. Jangan pula kita ni, jadi awak kena control lah. Itu permulaan. Selepas itu and then you can grow. Okey, lepas saya buka di Impian Inn, yang ini lebih kurang dalam 80 bilik. Lepas tu saya buka hotel di Shah Alam di section 15 dataran automobil, tak salah saya. So the same concept. And then saya bisnes yang ini sampai sekarang kita ada lebih kurang dalam 78 ekar tanah sawit di sekitar Muar lah. So saya memang minat lama dah dengan serai, dengan pokok-pokok apa tu maksudnya sayuran. So setiap apa yang kita nak buat, tuan-tuan, perlu ada formulanya, matematiknya. Misalnya contoh 1 ekar tanaman serai ni, 1 ekar 43,500 kaki persegi. Serai yang kita tanam tu 2 kali 3. Jadi 1 ekar tanah untuk tanaman serai, kita dapat lebih kurang 7,553 exactly yang true ni lah, betul-betul kiraan dia 553. Jadi contohlah 500 pokok tu matilah. Tuan-tuan tak boleh nak jaga ke apa ke. 7,000 je tinggal. Tapi tak bolehlah 7 ti tanam tak tengok-tengok tunggu tuai. Kena betul-betul dibaja, kena betul-betul dibuat dengan baik. So akhirnya selama 4 bulan kita boleh usahakan tanah tu. Kita usahakan serai tu. Jadi 4 bulan je serai ni. So satu rumpun minimum 2 kilo. Satu rumpun minimum 2 kilo. Sekarang ni kat sini saya di Johor, di Muar dan juga di Batu Pahat, kita ada langganan dengan kilang Maggi di Melaka. Serai tak cukup-cukup. Dulu kita tanam serai 18 ekar. So jadi 1 ekar kalau 2 kilo kali dengan 7,000 rumpun berapa? Dapat 14 tan. Berapa harga serai sekarang? Harga serai kepada pemborong hari ini adalah RM3.40. Itu tuan-tuan jual kepada pemborong. Berapa banyak serai awak? Dia ambil. Macam peladang Muar Selatan dekat sini, dia ambil. Dia pun boleh ambil dekat mana-mana. Dia boleh ambil kat Melaka, dia boleh ambil kat Kota Tinggi. Jadi maksudnya tak penting apa yang saya sebutkan tu tadi. Tentang matematik tu kita kena faham. Matematik bisnes ni kita kena faham. Projek kampung ni dah lama lah saya buat. Saya try. Sebenarnya this is not a first time saya buat fertigasi. Saya pernah buat tahun 2015 tak salah saya. Tetapi setelah setahun dengan kurang monitoring saya, jadi saya tinggalkan. Maksudnya saya sorry Coach. Ya. You tak habis cerita serai ni Coach. You boleh selesaikan cerita serai macam tergantung. Wah, you cerita serai tu maksudnya tak profitable ke apa tu? Bagus. Nak dibandingkan dengan rock melon. Tak. Sorry. Tak ada, maksud saya profit lah. Ramai orang tak tahu tanam serai ni make money. Sebab serai ni ada risikonya. Risikonya adalah bila hujan, banjir sikit, 2 hari 3 hari pun tak boleh. Jadi dia ni, jadi kena pilih tanah yang baik. Maksudnya begitu. Lepas tu serai ni senang lah kan kita tanam. Tapi kita kena jaga dia daripada awal dia.
From the awal, maksudnya sebulan jangan sampai dia mati. Kalau misalnya contoh musim panas, so you kena at least staff ada sembuh air lah. Kalau banjir dah tak boleh buat apa-apa lah, risikonya. Maksudnya peparitan perlu ni. Saya ni bang, saya buat rumah arwah mak saya 600,000 from the duit serai 18 ekar. Alhamdulillah. Tak adalah masa ni saya cerita, bukan. Ya. Ini kita cerita bang. So maksudnya niaga serai tu okey lah ni juga ke coach Ya, sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Maksudnya you semua baru explore dalam pertanian. Saya cuma nak bukakan mentality atau minda kita pagi ni, dan saya cerita from my experience. Habis Coach Bahar tak buat serai lagi? Tak, saya buat hanya 2 ekar je sekarang. Sebab apa? Dulu masa saya sibuk, jadi saya tukar semua kebanyakan bisnes saya. Saya punya rumah atau apa? Saya punya saya punya ni tu dengan sawit. Jadi sekarang ni tinggal 2 ekar lah. Jadi saya cuma cerita experience saya. Oh, sorry. Okay. Alright, good question. Alright, lepas itu saya buat projek kampung tu. Lepas tu saya, nanti tuan-tuan boleh tanya je, boleh interrupt apa-apa yang tuan-tuan nak, boleh cerita. Dan saya buat di impian Resort and Training Center untuk training. Dan I have an experience on buka kedai makan lah ataupun restoran di impian Kopitiam. Dan juga ada Muhammad Long. Kalau orang Muar tahu Muhammad Long, Chinese Muslim food. Dulu kita ada dekat Muar di bandar depan TNB tu. Tu handle by kakak saya. Dah makin berumur, saya cakap, "Kak, dah lah Kak, balik kampung, balik kat rumah dekat tempat saya ni." Dan sebab apa balik sampai pukul 11, pukul 12. Jadi ni lah. Okay. And then now okay. Tuan-tuan, saya cerita ni adalah pengalaman saya dulu. Saya maksudnya semua bukan bisnes saya. Saya tak malu, tuan-tuan. Cakap saya pernah pun bankrupt. Saya pernah hutang 15 juta. Saya pernah jatuh, dan tetapi untuk bangkit dalam masa 1 tahun, saya langsaikan hutang saya tu 15 juta. Jadi tuan-tuan, kalau kita paling teruk pun dalam keadaan sekarang, rezeki tu Allah dah tuliskan. Rezeki tu daripada langit, dan rezeki tu sebenarnya Allah dah tentukan kat kita. Itu pertama. Yang kedua tuan-tuan, sesuatu perkara yang terjadi kepada kita ada di sebaliknya. Ada 3 perkara di sebaliknya. 1, terbaik untuk kita. 2, selayaknya untuk kita terima. Dan 3, tepat pada masanya. Kita bersyukurlah kita masih bernafas pada hari ini. Tuan-tuan mungkin ada sebahagian yang tahu, saya juga adalah bekas pesakit COVID stage 5. Saya ditidurkan selama 21 hari. Dan saya di hospital 2 bulan. Saya macam dihidupkan semula, maksudnya diberi peluang. Berapa teruk pun kita pada hari ini, kita kena fikir ada orang yang sedang bertarung nyawa pada hari ini untuk sebenarnya just nak hidup. Jadi tuan-tuan, kita kena move on, terus secara positif. Dan kita kena cari orang-orang tak sempat. Ada yang tanya, kena vaksin tak pada masa tu. Saya bulan 3. Sebenarnya sampai sekarang saya pelik, mana saya dapat. Saya bukan orang, saya memang duduk kat kampung, lepas tu jumpa orang kampung aja. Jadi sangat bahaya tuan-tuan. Apa tu orang kata, virus corona ni ataupun COVID-19 ni sangat bahaya. Lagi-lagi orang yang beresiko macam saya. Saya ingat mula-mula denggi je. Lepas itu rupanya COVID positif dan saya ditidurkan. Doktor tu cakap, you are lucky,
just a 30% from the 100 yang boleh wake up. Kalau sampai stage 5 tu tuan-tuan, bukanlah kata tak ada harapan. Memang Allah SWT punya kuasa kan. Tapi saya macam dah rasa lah, saya dah jumpa sakaratul maut dekat dalam tu, mimpi-mimpi. Itu cerita lain lah, nanti kita buat sesi lain lah. So something yang saya nak sebutkan, apa yang saya present ini, maksudnya saya nak kongsikan ada 3 perkara. Okey, sebelum saya habis ni, arwah mak saya pesan, saya jaga mak saya duduk kat kampung ni sebab saya jaga mak saya. Arwah mak saya meninggal 1 hari bulan 1 2018 yang lepas. Saya jaga dia 20 tahun. Dia on bed dah dekat katil saja. Tapi dia boleh bercakap, ingatan dia bawa baik. Dia situ. Saya jadi dia cakap dengan saya, hidup ni ada 3 bahagian aja. Bahagian pertama sampai umur kita 20 tahun, kita belajar. Bahagian kedua sampai umur kita 40 tahun, kita guna apa yang kita belajar itu untuk kita kerja untuk cari duit. Yang ketiga, bahagian ketiga adalah antara kita umur 40 ke 60 tahun tu, contribute to young people. Maksudnya kita contribute. Kita gunakan apa duit yang kita ada, pengetahuan yang kita ada, kita bantu orang. Sebab dia cakap, kalau kau ada masalah, kau tidur. Tapi bangun tidur kau ada masalah lagi. Kalau kau nak hilang masalah sehari, pergi mancing. Betul, pergi mancing kan leka. Bear je kat situ lah, cool kan. So, satu hari kita hilang masalah. Tapi balik tu ada lagi. Tapi kalau kita nak bahagia selama-lamanya, kita gembirakan orang lain. Rezeki kita pada hari ini adalah sebenarnya rezeki anak-anak dan isteri kita, ibu dan bapa kita. Kita menumpang rezeki je sebenarnya. Menumpang je. Jadi apa yang kita heran sangat tentang beberapa perkara itu. Alright. Alright. Now I'm focus for 4 perniagaan saya, iaitu training. Benda yang saya suka, training. Ni termasuk one of the ni lah. Lepas itu saya develop satu kilang IBS, Integrated Building System, menggunakan KNAF bersama dengan rakan-rakan saya. Kita dah buat lebih 100 biji buah. Sikit-sikit, kecil-kecil je. Innovation ini kita buat adalah kerana apa? Masalah yang Cik Fauzi cakap tadi, kita gunakan terlalu banyak tenaga asing. So bila kita buat dan buat nak bina rumah kan, nak bina rumah berapa lama? Sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Itu bukan industri kan. Industri ni nak kena cepat. Jadi IBS yang saya buat ni adalah sangat ringan. Dia sangat baik untuk tanah-tanah gambut. Dulu kita buat tanah gambut, tuan-tuan tahu tak tanah gambut? Kita kena tambak sampai 100,000. Habis dekat foundation pun dah 100,000 pasal nak tambak. Tapi kita tak payah. Even di tanah liat, tempat saya saya punya rumah ini tak perlu dipiling. So kita buat, nama dia air compressor system. All this bukan satu perkara yang baru. Bukan. Dekat Japan, dekat Japan, di US, di UK, semua sekali sudah pakai. Tetapi kita dekat sini very slow. Because why? Kita masih lagi percaya nak buat kayu bakau. Dulu masa bapak kita buat, kayu bakau besar berapa? Besar pokok kelapa tu kayu bakau. Sekarang bakaunya sangat halus, kecil-kecil. Macam mana? Cuma nak sedapkan hati kita je nak buat foundation. Tak tahulah tuan-tuan faham ke tidak. Tapi itu saya punya tekad. Now I'm develop
banyak tim, 3-4 tim orang Melayu kita, orang sini bukan cerita pasal orang Melayu ke tidak, tetapi orang bangsa. Tetapi saya develop Malaysian supaya dia boleh buat benda ni just sebenarnya DIY je. Sebab apa? Kita punya IBS ni tak perlu lagi kita buat kerja-kerja yang berat. Antaranya adalah kita buat plastering. Tak payah kita gunakan ni. Budak unskill pun boleh buat. Jadi kita pakai skim je. Skim ni korang tahu tak? Skim ni macam cat lah. Pakai mengecat je. Jadi rumah ini saya telah buktikan banyak. Kalau 1000 kaki persegi boleh siap antara 14 ke 21 hari. Siap cat, siap semua sekali. Jadi saya memang buat design yang kecil-kecil. Ada juga bisnes design yang besar pun buat. Tapi design yang kecil saya unfocus for bantu orang. Sekarang every month saya and NGO saya kita buat untuk rumah-rumah rakyat. I'm not a politician. Ini semua untuk bantu. Sebab sampai sekarang tuan-tuan, ada orang yang duduk dekat kemah lagi. Alright. Coach, sorry Coach. Ya bang. Selain daripada petugas ini, saya pun antaranya masih minat lagi construction tu. Okay. So mana kita nak tengok you punya projek ni yang kenaf ni? Banyak. Yang you dah buat. Ada dekat Bakri, Muar, di Semerang. Saya memang tak publish, saya tak sangat tak buat ni. Sebab apa? Kita bangunkan locally dulu. Locally, mungkin abang baru pertama kali pun jumpa dan kenal benda ni. Tapi ada masa nanti jumpa saya dekat Muar. Okey dah. Okey. Nak tanya tu. Saya. Coach pakai kenaf kan? Ya. Sistem IBS ni. Jadi berapa komposisi dia kan? Adakah majoriti ataupun just 30% je ke? Kalau untuk batuan ni dia hampir 90%. So gini, kalau kita buat rumah sebiji, berat dia, kenapa, apa masalah? Ni macam saya ni, apa masalah saya? Saya kan berat, jalan pun susah. Jadi sebenarnya ketahanan atau kekuatan dia adalah bergantung kepada, misal contoh foundation. Betul. Saya bukan civil engineer. Saya should be masuk civil engineer. Saya sangat minat dalam bidang engineering. But saya belajar. Nanti saya ceritakan tentang pandai dengan cerdik. Ni bapak saya ajar. Dia kata kau boleh belajar, sekolah kau dapat nombor 1. Kau boleh ada degree berjela-jela. Tetapi itu semua basic. Kalau cerdik adalah gunakan apa sahaja ilmu walaupun sikit. Gunakan, lepas tu extendkan. So itulah, walaupun saya dalam bidang sains komputer, tapi saya minat dalam bidang ni. Jadi saya banyak membaca buku. Saya heran dan saya selalulah cakap dengan budak civil engineer yang selalu kerja dengan saya, kau ni apalah, kau lagi pandai dengan saya tapi kau tak boleh buat. So antaranya adalah dia punya pemberat adalah hanya 11 tan je, berbanding rumah 1000 kaki persegi sebanyak 30 tan. Jadi macam mana kita nak buat foundation dia tu? Jadi daripada foundation semua kita gunakan kenaf. Dan paling hebatnya tuan-tuan, kenaf ini bukan hanya boleh dicetak di kilang, tetapi dia boleh dicetak di site. Tuan-tuan, kalau belajar teknologi kenaf ni, tuan-tuan boleh buat rumah sendiri dan boleh buat panel tuan-tuan dekat rumah tuan-tuan. Cuma saya buatkan liquid dia. Tuan-tuan, liquid tu ataupun dia punya ni, maksudnya bagaimana untuk orang kata dia ikan. Jadi kat sini dia kurang guna pasir. Dia pakai koridas je. Dia kurang guna simen. Dia kurang guna barang-barang teknologi. Kebergantungan kita kepada orang lain kurang. Jadi tu sebab tak top sangat. Tapi kita dah ada dapat semua sirim. Kita dah dapat semua sekali. Macam contoh, bila dia tembak ke sejuk dia dekat 100 darjah Celsius di luar, 30 darjah Celsius je kat dalam. Maksudnya semua sekali dah lulus dan dah dapat. Cuma again dekat Malaysia ni orang tak appreciate knowledge.
Jadi susah. Oh, yang ini batu apa ini boleh ke? Ini tahan ke? Cuba kau orang fikir dulu tahan ke tidak. Kalau nak cerita pasal tahan, papan kat rumah kita pun dulu masa zaman kecil-kecil nak cerita tahan ke tidak. Boleh orang buat rumah, tapi sekarang ceritanya tahan ke tidak itu. Saya biarkan. Sebab apa? Saya ada fokus saya sendiri. Matlamat saya satu, untuk develop anak-anak muda untuk boleh jadi kontraktor. Boleh jadi. Dan kita kurangkan. Korang bayangkan buat rumah berapa ratus ribu sekarang. So kita boleh lesskan. Sebagai kontraktor boleh untung lebih daripada 30% from the actual construction yang biasa. Wallahualam. Maaf yang bertanya. Oh ni saya esok boleh buat rumah dengan coach sekali, coach. Boleh Zul. Sikit-sikit. Saya buat pondok-pondok boleh Zul, sikit-sikit. Boleh bincang-bincang. No problem. Dapat combo. Boleh. Okey. Lepas itu saya masuk dalam bidang mitigasi. Okeylah, dalam bidang mitigasi kita extend. Jadi saya nak share dengan tuan-tuan bagaimana nak kukuh dalam satu-satu bisnes. Dulu saya banyak membaca. Saya rasa ada 400 biji buku kot. Buku tentang bisnes. Sebab apa? Bisnes ni tuan-tuan adalah hobi, adalah minat, adalah seperti tuan-tuan suka Manchester United tu, ataupun tuan-tuan suka pergi memancing. Itu adalah satu orang kata minat, betul tak? Jadi kadang-kadang orang pandang rendah, ataupun bukan pandang rendah, pandang salah as a perception tentang orang berniaga. Kalau kau berniaga ni nak buat duit ke? Siang malam pagi petang kau kerja, siang malam pagi petang kau berniaga. Dan kau orang tengok ada juga orang berniaga lepas tu fail. Menyusahkan dia, menyusahkan adik-beradik, menyusahkan anak beranak, menyusahkan fail sampai bankrupt, betul tak? Bukan semua orang yang berjaya. Okey. But tuan-tuan, cuba kita bayangkan amal kita, perbuatan kita, apa je yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tarbiyah. Tuan-tuan, tarbiyah. So Rasulullah pun berniaga. Jadi tarbiyah kepada diri kita, tarbiyah kepada orang lain. Belajar berniaga ini bukan hanya belajar. Dulu kita belajar macam mana nak berjaya. Sekarang ramai orang berjaya, betul? Jadi boleh duplicate je macam mana orang nak berjaya. Tengok dekat YouTube lah, apalah, macam-macam lah. Itu rezeki orang masing-masing. Tetapi sekarang adalah masanya belajar jangan gagal. Sebab kegagalan dalam bisnes itu boleh diajar. Daripada pengalaman. Untuk kita berjaya hanya ada dua. Satu, buku yang kita baca dan orang yang kita jumpa. Buku yang kita baca dan orang yang kita jumpa. Itu sebab tuan-tuan tengok. Semalam saya jumpa Osman Goat Farm. Ada 3,000 ekor kambing. Dia cakap berulang-ulang kali, saya cuma darjah 6 aja. Tapi anak dia 2 orang berjaya sampai doktor. Jadi doktor. Maksudnya adalah macam cerita pasal pandai dan juga cerdik tadi. Yang kedua yang saya cuba nak sampaikan tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada kelas mitigasi, yang ini sangat penting sangat. Tuan-tuan untuk stable dalam financial, benda ni tuan-tuan kena tahu, iaitu income, sources income. Kita ni kena ada income harian, income bulanan dan income tahunan. Kalau dalam term business ni nama dia cash business, commercial business dengan secure business. Okey, tulislah kalau boleh. In cash business ni, apa cash business ni? Kita kena faham cash business adalah bisnes-bisnes yang
Macam mana bisnes cash? Buka kedai makan, kedai gunting rambut, itu cash business kan. Kita tak boleh kaya dengan cash business. Buka kedai runcit, lagi tu cash business. Kan kita tak boleh kaya dengan cash business. Tetapi apa kelebihan cash business? Cash business ni adalah the power of cash. Maksudnya bank hanya beri pinjam kepada dua orang. Orang kaya dengan orang nampak kaya. Orang kaya dengan orang nampak kaya. Masalah kita kebanyakan Malay, kalau buat kedai runcit, bukan dia meniaga untuk dia, tetapi dia meniaga untuk supplier. Duit pendapatan tiap-tiap hari dia simpan bawah bantal. Satu minggu supplier datang, letak barang, bayarkan semua sekali. Betul kan? Jadi sampai dalam kedai itu banyak barang yang tak terjual. Barang-barang yang lambat jual. Saya ada kedai. Dulu saya ada kedai di herb. Jualan herb. Saya cakap dalam kedai kita barang mesti bawah 3 bulan. Tak boleh lepas 3 bulan. Kalau bawah 3 bulan ni, kalau boleh kita jual murah ataupun kita rugi, tak apa, kita jual. Jangan kita pegang barang. Jadi itu adalah ilmu sesuatu. Kadang-kadang kita tak nampak. Situ awak faham tak maksud saya? Jadi apa duit hari-hari ni? Duit hari-hari ni macam tadilah. Siapa ada seorang sahabat kita, Fauzi misalnya, dia kerja. Kalau dia as a personal, dia kerja. Tetapi dia ada duit hari-hari sebab dia buka bengkel. Kecil pun tak apa. Arwah bapak saya cakap, ni dulu masa saya kecil-kecil, lepas subuh, pergi noreh. Duit noreh tu tiap-tiap hari untuk beli ikan dekat dapur. Duit hari-hari ni untuk duit kita belanja habis. Itu sebab kita maksudnya belikan birthday anak lah, beli makan kat rumah lah. Tu duit hari-hari. Kita kena create. Tu sebab walaupun dia untung tak banyak, tapi kita kena create. Kalau tuan-tuan tak ada, tuan-tuan kena develop. 40 hari kena dapat RM100. Disiplin. Jangan dapat 400 lepas tu diam. Apa-apa pun tuan-tuan kena disiplin. Something like macam tu. Kena duit hari-hari. Okay. Jadi yang kedua adalah commercial business. Commercial business ni kalau orang personal yang gaji tiap-tiap bulan tu, benda yang boleh diukur, benda yang boleh diduplikat, itu commercial business. Dalam bisnes-bisnes yang besar, misalnya contoh commercial business, production, atau buat rumah, masuk tender, masuk sebuah harga, itu adalah commercial business. Tetapi kadang-kadang commercial business ni dia macam game lah, main game kan. Tak semua kita menang. Kita menang dapat untung 20,000. Kita nak 40,000, gunakan 20,000 untung, kita nak dapat 40,000. Tambah lagi 40,000, nak dapat 80,000. Kita menang lagi, Allah beri kita menang. Manchester United, Liverpool, JDT kadang-kadang kalah dengan Melaka FC. Kan? Kalah pula, teruk pula tu. Contoh, sebab apa? Hujan lah. Sebab apa? Macam-macam sebutkan. Budak mogok lah, itulah, inilah. So maksud dia, kenapa persepsi kita buat bisnes ni, sekali kita gagal, kita rasa macam wow, kita dah gagal semua dah. Tuan-tuan, macam siapa? Mak saham faham lah. Takkanlah kita nak untung, kalau tidak semua orang main saham untung semua. Daripada 10 game atau 10 yang awak masuk saham, tak tentu 10 awak untung. Kalau awak untung 6 aja pun awak masih untung lagi untuk yang 10. Awak faham tak maksud saya? Tetapi betul coach, betul tu. Tidak direalisasikan dalam bentuk kita buat bisnes. Kalau sekali je rugi, dah masuk kepala dalam lombang lah. Dah teruk sangat lah. Dah no problem, dia segitu.
Cuba kita nampakkan dalam perkara yang macam tu. Kita cuba fikirkan apa yang saya sebutkan. Dan benda ini macam kita asah parang lah. Asah sikit. Asah parang tu sedap lah kita nebas kan. Lama-lama kita lagi pandai skill dia. Lama-lama semua sekali yang kita buat 10-10 game kita menang. Because kita dah belajar lah baca game. Kita dah belajar macam mana nak buat dan segi beberapa. Itu adalah pengalaman. Itu as a commercial business. Satu lagi, secure business. Ramai orang main saham, ramai orang belajar business, ramai orang ada duit cash, but dia terlupa tentang secure business. Pernah tak awak jumpa orang, siapa kaya, dulu saya kaya tapi sekarang saya tak ada apa-apa. Betul? Sebab apa? Macam tadilah dia main commercial business. Kita main siapa tadi, Encik Fauzi, kita main construction. Untung 10,000, untung 20,000, untung 30,000, untung 100,000, untung 200,000. Last adalah satu projek, tiba-tiba terus tak bayar. Tiba-tiba kita ada problem. Tiba-tiba untung-untung yang kita cari selama ini habis kat situ. Awak faham tak maksud saya? Jadi kenapa mentaliti arwah bapa saya bawa saya minum dekat satu kedai Cina, selalulah dulu dekat kedai Pekan Semerang. Pasal apa? Suka minum kopi. Dekat situ dia cakap, kau tengok Cina, dia kata. Macam mana meniaga? Macam mana abang? Cina ni meniaga, dia kata, dia letakkan duit dia dalam 2 tabung. Satu tabung kecil, satu tabung besar. Satu tabung besar, semua orang tahu dia ada duit kat situ. Tabung besar tu, isteri dia tahu, orang kampung tahu, orang mana-mana pun tahu. Dia punya tabung besar. Tabung kecil, sampai dia seorang je yang tahu. Sampai isteri dia pun tak tahu. Sebab apa? Bila masa hujan dan tak boleh kerja, makan duduk kat rumah saja, itu peribahasanya, dia masih boleh makan. Orang Melayu taruh duit dalam satu tabung. Kalau dia kaya, semua orang tahu dia kaya. Semua orang hafal, semua orang tahu, semua orang boleh kira. Sampai satu masa, kalau dia tak ada duit, semua orang tak tahu dia tak ada duit. Tuan-tuan faham maksud saya cakap tadi? Jadi secure business, this is kita punya our defense and depend on you, how you defend. Saya beri satu contoh. Dulu orang cakap secure business ni adalah land dengan properties. Ramai antara kawan-kawan kita tahu kat sini, saya ni menternak. Salah satu yang saya bela adalah rusa. Sekarang rusa yang pertama saya beli adalah 8 ekor. Dan saya tak ada tambah-tambah lagi daripada luar. Saya cuma biarkan dan sekarang ni 40 ekor. Selama 3 tahun saya bela dan saya tak jual. Makan cuma makan yang jantan masa hari raya. 1 ekor anak rusa 3 bulan harganya 2,500. Betina 3,500. Jantan 4,500. Rusa. Rusa ni dia susah, kalau beranak susah nak mati. Maksudnya possibility of the kelahiran tu tinggi. Jadi bila dia beranak, kalau dia dah ada 40 ekor induk, saya belum ada 40 ekor. Saya campur-campur jantan tu 40, tapi belum ada 40 ekor. Maksudnya bila rusa tu boleh beranak. Rusa ni ada 17 kali beranak. Hidup dia boleh hidup selama 25 tahun. Panjang. Jadi kalau kita ada 40 ekor rusa saja, dia boleh beranak tiap-tiap tahun. Maksudnya kalau kita ambil yang paling rendah 2,500, kita dapat anak dia tu. Kita boleh anggarkan 2,500 kali dengan 40, you boleh dapat 100,000. You divide by 12,
sebenarnya gaji you dah 8,000 sebulan. Kadang-kadang saya fikirkan, takkanlah tak ada rahsia sebenarnya nak jadi jutawan. Kenapa susah sangat? Saya terinspirasi dalam satu cerita tentang orang asli. Kita tengok cerita orang asli kan. Orang asli bukan orang asli sekarang. Dulu-dululah ceritanya. Zaman purba lah tak kisah. Tiap-tiap hari orang lelakinya akan masuk ke hutan. Sama ada seorang-seorang ataupun beramai-ramai. Dia ambil babi lah, dia cari makan ular lah, dia cari harimau lah, tak kisahlah. Tetapi berapa ramai orang lelaki yang mati masuk gaung, kena baham dengan binatang buas setiap hari. Sama juga macam kita sekarang. Kita ni macam orang asli juga. Tiap-tiap hari kita cari duit. Tiap-tiap hari kita cari duit. Cuba kita fikir macam mana sebenarnya duit tu buat duit. Ataupun duit tu bekerja untuk kita. Tak tahu. Jadinya, analogi tentang orang asli tu tadi. Kenapalah dia tak buat ataupun belalah 2 ekor kalau nak banyak sikit babi lah. Masuk buat kat kandang bawah rumah dia. Sebab babi kan beranak banyak sampai 8 ekor. Sebab apa? Dia tak terfikir. Sebab apa? Kita ni berpusing dalam 2 keadaan. 1 takut, 2 tamak. Mula-mula kita takut. Kita buatlah apa yang kita nak buat. Bila kita dapat besar sikit, kita dah mula tamak. Akif. Sekarang ni mesin rumput. Mula takut, alah kerjalah apa pun. Lepas tu awak terganggu dengan keadaan, kau ni Kif, apa masa depan kau mesin rumput je? Bangla pun pandai mesin rumput. Orang kampung cakap sikit. Lepas itu kau mula tamak, orang beri kau tawaran. Tak payah mesin rumput lah, mainlah kerja dengan aku 1,500. Kau pergilah kerja dekat bengkel sana ke, kedai-kedai mamak ke. Itu maksud saya takut dengan tamak. Dan benda tu berpusing-pusing. Come on. Cuba you bayangkan, you sabar sikit, you bela babi tadi tu. Bukanlah orang asli tu kan. Bela babi tu dulu. Babi beranak 6 bulan aja. 8 ekor terus. Tak payah lagi. Maksudnya ada risiko keluar. Saya nak cuba bayangkan ataupun simpan kepada otak awak. Jadi sebelum masuk dia lagi mitigasi. Minta maaf tuan-tuan. Jangan sabar. Ada orang cakap apalah ngarut ni. Aku nak belajar mitigasi ni. Sabar. Kau fahamkan ni dulu. Kenapa? Sebab dia sangat berkaitan dengan apa yang awak buat. Sama ada awak tanam cili ni adalah cash business, commercial business ataupun secure business. Benda ni awak baca, awak tengoklah dalam buku mana-mana tak jumpa. Dan saya pun tak mampu menulis. Sebab apa susah nak fahamkan orang. Sebab apa yang saya dapat, kita tanam cash business ni macam kita tanam serai. Kita commercial business ni macam kita tanam pokok pisang. Secure business ni kita buat macam kita tanam pokok mangga ataupun pokok sawit. Macam ni tuan-tuan. Nampak tak? Tak nampak tak? Pokok serai, pokok pisang, pokok mangga. Pokok serai kita tanam memanglah 4 bulan. Tapi kita jual tiap-tiap hari. Kalau jual sekali 1 ekar semua, orang pasar tu jual tanah baru nak beli serai awak. Sebab 1 ekar dah 40,000. Kan? Maksudnya begitu. Jadi kita jual tiap-tiap hari. Maksud serai ni risikonya tinggi. Bila kena banjir sekali, habis. Bila panas sangat, mati.
akarnya berserabut. Maksudnya dalam analogis tentang cash business begitu juga. Tiba-tiba awak buat sedap-sedap, orang pacak lagi sebelah awak. Makanan, kedai makanan. Lagi sedap, lagi murah. Tiba-tiba, apa bisnes yang awak ada, macam sekarang ni. Dulu orang, budak-budak Grab dekat KL sampai dapat 8,000. Sekarang komplain, bila COVID, 1,000 pun tak dapat. Jadi cash business itu ada risiko yang sangat tinggi. Itu awak buat macam tu. Macam dalam bisnes pun sama juga. Awak tengok cash business awak buat kedai makan lah, kedai runcit lah, itu mempunyai risiko. Analoginya macam kita tanam serai. Akarnya bukan akar tunjang. Kalau panas sikit mati. Faham? Analogi kepada commercial business adalah benda yang boleh kita ukur. Kita tanam pokok pisang tanduk pada hari ini, 9 bulan lagi mesti dia berbuah dan dah boleh tebang. Tapi pokok pisang cantik semua sekali satu kebun, tiba-tiba malam esok nak jual kena curi. Sama juga dalam commercial business di luar ni. Ataupun susah, kena macam-macam lah. So sabar. Mak cakap sabar. Itu ujian. Commercial business. Secure business yang nak faham ni. Secure business ni kita tanam pokok sawit. Bukan hari ni tanam esok boleh buah. 6 bulan pun tak boleh berbuah. Dia 4 tahun. Tetapi sebelum dia 4 tahun, dia mengeluarkan hasil, sekurang-kurangnya dia berbakti. Dia berikan sesuatu kepada kita. Dia absorb karbon dioksida. Dia release oksigen. Macam itulah dalam bisnes secure. Kalau awak nak tahu, kena tanam pokok. Bukanlah maksudnya kena tanam secure lah. Kena buat bisnes secure lah. Walaupun lambat 4 tahun, sekarang dia boleh beri oksigen tu tadi macam kita bayar gaji budak-budak. Tiap-tiap bulan. Dia memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi dia hanya berbuah dan memberi hanya selepas 4 tahun. Okey, boleh. Faham tak sikit? Okey, lepas tu dia selepas 4 tahun tu dia berikan kita manfaat. Tanam pokok-pokok lama, misalnya contoh pokok durian lah senang cerita, ataupun pokok rambutan atau pokok mangga. Dia berakar tunjang. Kalau pisang, kalau serai, kalau sekali kena air bah, tentu dia tak berbuah ataupun dia dah rosak. Betul. Tetapi risiko untuk pokok mangga, mungkinlah 1 tahun dia tak berbuah, tapi tahun depan dia berbuah lagi. Something macam tu. Sebelum awak tanam pokok mangga berbuah, boleh tak awak tanam pokok pisang? Sebelum awak tanam pokok pisang berbuah, boleh tak tanam pokok serai? Maksudnya dalam satu kebun, boleh kita maksimiskan. These are analogies. It's not that kita campaign you nak tanam pokok pisang, faham lah. Bukan saya campaign awak tanam pokok durian. No. This awak kena faham betul-betul tentang cash business, commercial business dan secure business. Alright, saya nak test. Okey, sikit. Bisnes saya yang sikit ni lah. Okey, you tengok kereta sewa. Cash business ke, commercial business ke, secure business? Cash. Okey. Hotel. Cash business ke, secure business ke, commercial business? Secure. Alright. Jawapannya sebenarnya adalah depend pada kita jawab. Maksudnya, awak buat dan apa yang saya cakap
itu terpulang kepada persepsi kita masing-masing. Kemungkinan ada satu-satu bisnes yang sebenarnya tiga-tiga. Secure business ada, commercial business ada, cash business ada. Macam hotel saya sebenarnya. Saya hotel di Parit Raja saya tutup. Saya beli 27 biji rumah kedai. Pada masa saya tutup, ramai orang kata saya teruk lah, maksudnya jatuh. Mungkin sebahagiannya betul, tetapi untuk menang besar adalah bila masa orang nampak you kalah. Saya beli kedai-kedai itu, kedai-kedai yang dulu orang buat sarang burung dengan hanya dia strata title hanya dalam 240,000 satu lot. Tapi saya dapat jual dengan harga bila saya dah buat hotel kat situ dan orang boleh beli hotel tu dengan harga 400,000. Orang nampak saya tutup ke hotel saya, tapi sebenarnya saya make it money. Tu saya nak cuba fahamkan awak macam mana game business, commercial business, secure business, cash business, macam itu. Okey, saya habiskan dulu presentation saya ni. Nanti boleh tanya. Okey, so ada sikit-sikit lah aktiviti Yayasan Zakbar ni. Zakbar ni Zawiyah Baharudin. Daftarkan 7 tahun dulu kita buat. Tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh cakap apa pun, tuan-tuan boleh belajar macam mana pun cara marketing, tuan-tuan boleh buat apa pun. Sebenarnya saya terkesan dalam satu cerita masa saya susah dulu. Saya pergi semayang Jumaat cepat. Pukul 10 saya dah pergi semayang. Jadi bila saya duduk tu saya jumpa satu orang ni kat Parit Raja lah. Saya jumpa satu orang. Saya tak dapat jumpa lagi dah. Pakcik tu cakap dan berbual-bual dengan saya lah. Dia tu pun tak tahu masalah saya. Dia ajarkan 2 perkara. Satu tentang jaga anak. Tak apalah lain kali yang saya cerita tu. Satu lagi tentang bisnes dia kata. Tentang menjemput rezeki. Kadang-kadang kita ni bersedekah. Kita bersedekah tetapi kita niat tak apa yang kita nak. Sedangkan kadang kita tak berniat. Ada orang cakap, kalau nak beri tu tangan kiri, bermeri tangan kanan, jangan sampai tahu. Saya tanya ustaz dapat pahala ke kalau orang tahu kita bersedekah? Tak tahulah dia cakap. Sebab apa? Keikhlasan. Macam mana kita nak tahukan keikhlasan yang kita beri tu? Tuan-tuan, saya nak berikan sedikit walaupun benda ni biasa. Ustaz pun cakap sedekahlah, dapat daripada kau dapat apa tu berlipat kali ganda rezeki. Rezeki ni tuan-tuan sihat badan. Rezeki ya Allah ya Tuhanku, aku sedekah hari ni, kau sihatkanlah mak aku. Simple je. Sihat, rezeki, tenang hati, rezeki, dapat duit, rezeki. Bukan rezeki dapat untung je. So something like macam tu. Apa je yang dalam hidup kita buatlah. Jadi saya beri sedikit rahsia. Ramai orang cakap okey saya buat bisnes apa benda. Tak ada. Rahsianya adalah berapa you ada you sedekahkan. So itulah kita form Yayasan Zakbar. Yayasan Zakbar ni kita one of the NGO. Sekarang ni we be target untuk buat rumah setiap bulan satu. Untuk orang-orang yang maksudnya kita selected. InsyaAllah tahun 2022 ini kita mula. Sekarang ni pun sebenarnya kita dah memula, tapi kita dengan PKP apa ni dia sikit slow lah sikit. So some percent from the apa yang kita dapat itu kita contribute back to nation. Okay. Kalau macam Ramadan memang saya tutup bisnes saya. Saya memang fokus sebab saya tahu masak nasi biryani dan juga nasi Arab. Jadi saya sendiri yang masak dan kita distribute ke madrasah-madrasah pada masa itulah.
sumbangan back to school orang tua. Sedekah Telekom ni lebih 600 kita jahit sendiri, kita distribute sendiri lebih 600 biji masjid untuk di seluruh Malaysia. So cuba kita buat. Saya ada buat satu apa tu nama dia, bantu, model bantu. Sebenarnya kita semua orang fikir bantu ni kena duit je ke? Tak perlu. Kalau Akif seorang yang pandai matematik, you boleh bantu orang. Budak-budak yang terkesan dengan PKP sekarang ni, kumpul sikit-sikit, buat tuition. Kalau kita boleh, maksudnya anak-anak kita ni kita kena galakkan membantu. Bukan bantu tu hanya boleh buatkan rumah orang, boleh bantu bagi duit, beri kesenangan kat orang. Itu yang nampak. Tapi bantu, siapa-siapa pun boleh membantu. Okey, ini adalah sebahagian daripada aktiviti Yayasan Zakbar. Okey, kita berikan sedekah Jumaat memang setiap minggu. Ayam yang kita bela sendiri dan kambing yang kita bela tu, sebahagiannya kita berikan kepada masyarakat. Alright. Okey tuan-tuan, ada apa-apa soalan dan juga nak minta saya jelaskan? Itu some motivation. Lepas ni saya janji saya masuk dalam mitigasi punya slide. So far okay coach, good. You punya motivation. Thank you. Okay. Ada yang nak tanya, nak komen, tak apa. We have a time. Another 10 minutes. After this, kita break sekejap dalam 15 minit and then kita continue balik. Lepas itu masuk dalam mitigasi punya slide. Alright. Good. Ada apa-apa soalan? Saya nak tanya berkenaan dengan projek IBS tu. Okay. So maksudnya coach ada tanam kenaf sendiri ke macam prof ambil coach ambil daripada ladang tangan ke? Kalau awak tahu, kita ada lembaga kenaf dan tembakau negara. So sebenarnya kita membantu lembaga kenaf lah. Kenaf ni banyak ditanam di sebelah-sebelah Kedah dan juga Kelantan. Yang paling banyak Kelantan. Dia orang ni awak tanam 1 ekar, 1 hektar, awak dapat macam subsidi lah, RM1,500. Kenaf ni sebenarnya this the first time yang buat building ataupun rumah. Tapi kenaf ni sebenarnya dah lama dia orang buat pinggan, fabrik. Cuma dia tak expose. Kadang-kadang kita sayang kita tak expose. Kalau kat Johor ni macam mana Prof? Tak, saya beli. Kenaf ni tuan-tuan, banyak bergunung-gunung, tak ada jadi masalah apa. Memang banyak, kita belilah daripada kilang yang dah proses. Ada beberapa kilang di Apang, memang dia dah proses kenaf. Kenaf ni adalah dia macam pokok nepia tuan-tuan. Dia hidup 6 bulan dan dia adalah fibrik. Jadi batang tu bila dikisar dia akan jadi macam batuan tu. Lepas tu kita berikan ubat untuk matikan dia. Maksudnya dia tak bergerak lagi lah. Jadi sebenarnya dia akan gantikan kepada kasaran. Sebenarnya batu yang kita masukkan dalam simen tu untuk apa? Supaya kita jangan pakai, boleh je awak pakai pasir semata-mata, tapi mahal lah kan. Jadi pakai batu. Saya gantikan batu tu kepada benda-benda yang itulah. Kenaf. Jadi pada pendapat coach, kalau tanam kenaf kat Johor ni macam mana? Sangat baik. Sangat baik. Awak boleh 10 ekar, tapi cuma di Johor dia punya masalah ni adalah bila kempen ni tak banyak, tak besar-besaran.
Jadi apa yang berlaku, tempat daripada kebun nak ke tempat proses, dia melibatkan kos yang tinggi. Yang paling dekat kita kat sini adalah Melaka. Ada satu tempat pemrosesan. Itu pun kecil-kecilan. Jadi sebenarnya. Jadi macam kita tanam sawit lah. Kita tanam sawit. Kalau tak ada kilang kat dekat tu, kalau kena jual kilang dekat Negeri Sembilan kan jauh. Maksudnya kita sebagai pekebun masalah lah. Johor belum expose lagi benda ni. Saya pun beli memang daripada lembaga Kenaf. Saya beli memang by bulk. Macam tu. Ada soalan lain? Ambilkan air saya. Okey tak? Okay, thank you coach. Good. Jadi kan lagi teruk kan, awak tak pernah bankrupt, saya dah pernah bankrupt. Bisnes tu biasa kan, naik turun. Awak tak pernah lagi kan di situ. Jadi no problem, boleh insya-Allah. Okay, yang lain-lain ada tambahan ke apa ke? So jadi alright, kalau macam tu kita rehat sekejap. Pukul 11.30 kita mula. Sebab saya fikiran, kalau awak faham awak tengok kat saya, walaupun tak berkenaan apa yang kita ajar di sini, saya perlukan masa untuk fahamkan awak. So yang paling penting ni adalah konsep dulu, prinsip. Kenapa kita buat sesuatu, lepas tu matematiknya macam mana. Lepas tu baru kita apply. Ini jangan kita tahu teknikal. Berapa banyak awak tahu teknikal, tapi awak tak buat pun kat rumah kan. Awak tak banyak aje boleh awak tahu teknikal tentang ada degree lah, itulah inilah. Tapi sebab apa awak tak buat, tak lakukan benda tu di rumah ataupun buat sendiri secara kecil-kecilan. Alright, nanti kita jumpa pukul 11.30. Ada yang nak pergi mana-mana, minum dulu ke apa ke, no problem. And then kita masuk balik pukul 11.30. Alright, boleh siapa nak still on, no problem. Saya buka lagu keroncong. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.